Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tak anda tertanya apakah dibolehkan hadiah kepada seorang ahli politik atau golongan yang mempunyai jawatan dan kuasa? Okey, jadi dalam video ini saya akan membincangkan tentang persoalan itu. Jika kita lihat, hukum asal hadiah itu sendiri adalah harus tanpa sebarang khilaf. Namun begitu, hukum asal ini akan berubah mengikut keadaan dan situasi. Hal ini kerana persoalan niat itu adalah persoalan yang sukar dijadikan sandaran kerana ia adalah urusan hati yang mana tersembunyi, iaitu diketahui secara tepat hanya oleh Allah. Justru jika ada mana-mana ilmuwan yang menjawab dalam persoalan ini bahawa semuanya bergantung kepada niat, sudah tentu begitu di sisi Allah. Namun pada sisi manusia pula, ia memerlukan penjelasan yang lebih mendalam sebagai satu panduan. Menyatakan hukum dengan menyandarkan ia kepada niat semata-mata tidak akan menyelesaikan kekeliruan, malah dibimbangi, disilap fahami oleh orang awam sehingga menyalahgunakan hujah tersebut dalam tindakan yang terang-terangan bersalahan dengan disiplin Islam, seperti berdua-duaan dating di tempat sunyi, kemudian mendakwa niat mereka baik dan sebagainya. Berbalik kepada tajuk tadi, pertama sekali kita perlu faham apa itu rasuah. Menurut istilah yang diterima pakai oleh perundangan Islam, rasuah adalah apa-apa yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang benar dan membenarkan yang batil. Namun demikian, takrif rasuah menurut perundangan di Malaysia adalah lebih pelbagai dan boleh dibaca di web Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Panduan hukum bagi memahami perubahan hukum dalam hal ini, beberapa dalil terpilih berikut boleh dijadikan sebagai rujukan. Selain itu, hadis ini sesuai dan terpakai kepada semua jenis hadiah yang diberikan penjawat awam, khususnya ahli politik yang mempunyai kuasa. Nabi bersabda kepada seorang gubernur yang bernama Ibnu Lutbiyah yang telah ditugaskan mengutip zakat kabilah Azad. Maka apabila ia selesai kerjanya dan kembali berjumpa Nabi, lalu ia menyimpan sebahagian daripada wang yang dikutip sambil berkata, "Ini untukmu, iaitu bahagian untuk Islam, dan ini untukku yang diberikan sebagai hadiah oleh orang ramai." Maka jatuh murka baginda sambil bersabda, "Ketahuilah, pergilah kamu duduk di rumah bapamu atau ibumu sehingga datang kepadamu itu hadiahmu, jika benar-benar betul layak mendapat hadiah." "Ya Tuhanku, adakah telah aku sampaikan kepada umatku akan hal ini sebanyak 3 kali?" Bagi kes yang melibatkan pemimpin tadi, jika dilihat dari sudut rasuah menurut istilah syariah, kemungkinan besar tajaan ini tidak berkait dengan ciri utama rasuah menurut Islam. Berkaitan isyuan khianat pula pada pandangan Islam, ia juga mungkin tidak jatuh kepada beliau jika benar-benar semua hadiah itu diberikan tidak bersangkut paut dengan jawatannya, tetapi hanya diberi sebagai satu penghormatan kepadanya. Pengecualian sebegini dapat dilihat daripada teks-teks fatwa silam sebagaimana berikut. Harus hukumnya bagi seseorang pemerintah dan pegawai pentadbir menerima hadiah dari pemberian hadiah itu bermula semenjak sebelum ia memegang jawatannya, seperti hadiah hubungan kerabat atau rakan. Namun ia dengan syarat nilai hadiah yang diberi itu selepas naik jawatan adalah sama dengan sebelum naik jawatan, serta mestilah hadiah tersebut tidak mempunyai ikatan dan kaitan sama sekali dengan jawatannya, iaitu kuasanya. Walaupun begitu, kita tidak boleh memandang hanya kepada para pemimpin yang menerima hadiah dan terus bersangka baik. Apa yang perlu diteliti kini, semua menyedari bahawa sebahagian pemimpin politik ada kalanya bukan semata-mata seorang tokoh politik dan ketua eksekutif pentadbiran bagi sebuah negeri atau negara, tetapi
ia juga pemimpin agama. Justru atas dasar tersebut adalah lebih wajar untuk kita menolak sebarang tawaran hadiah sedemikian selagi mana beliau masih memegang jawatan pemimpin. Sekian, terima kasih.